Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk hari ini saya akan teruskan dengan tajuk rumus algebra bahagian yang ketiga. Hasil pembelajaran kita pada hari ini, saya nak pastikan awak dapat menentukan nilai pemboleh ubah apabila nilai pemboleh ubah lain diberikan. Baiklah, masihkah awak ingat lagi pemboleh ubah tu macam mana? Ya, pemboleh ubah tu kalau kita tengok dalam soalan yang huruf tu. Contohnya yang saya boleh bagi dekat awak ialah A sama dengan 5 BC. Baiklah, A sama dengan 5 BC. Ada berapa pemboleh ubah untuk rumus di sini, untuk rumus algebra di sini? Ada 3, iaitu A, B dan C. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan tengok contohnya soalan tanya apakah nilai A jika diberi B ialah 3, C ialah 5. Jadi saya akan jawab macam mana kita akan cari nilai A tersebut. Tanpa buang masa, kita terus pergi kepada contoh yang pertama. Diberi W sama dengan 7T tolak 5U. Tengok dulu. Okey. Jadi sekarang ni kita nampak rumus algebra yang kita dapat sekarang ni adalah W sama dengan 7T tolak 5U. Jadi ada berapa pemboleh ubah dekat situ? Ya, ada 3. Yang pertama W, yang kedua T, yang ketiga U. Sekarang kita tengok apa soalannya. Hitung nilai berikut. Hitung nilai berikut, dia nak nilai apa? Soalan A, nilai W. Sekarang ni dia nak nilai W. Apabila T sama dengan 3 dan U sama dengan -2. Apa maksud T sama dengan 3 ni? Maksud T sama dengan 3, maksudnya tempat T kita akan gantikan dengan nombor 3. Dan tempat U kita akan gantikan dia dengan -2. Okey, boleh? Seterusnya, macam mana cara kerjanya? The calculation. Baiklah, untuk calculationnya, first step, awak salin balik rumus algebra yang diberikan. Jadi rumusnya adalah W sama dengan 7T tolak 5U. Okey, first step. Second step, ingat huruf apa yang kita nak tukar jadi nilai, iaitu huruf T dengan U. Yang mana huruf T kita akan tukar dia jadi nombor 3. Pastikan ia dalam kurungan. U -2. Okey, third step, awak salin balik yang benda ke atas ni. Okey, W tak berubah kan? Jadi kita salin balik. W sama dengan 7. T kita dah gantikan dengan 3. Tolak 5. Darab dengan -2. Okey, 7 dengan 3. Ini adalah operasi darab. Jadi, awak boleh tekan terus dalam kalkulator. 7, tekan sebiji-sebiji. 7 kurungan 3, tutup kurungan, tolak 5, buka kurungan, -2, tutup kurungan. Tekan sama dengan, awak akan terus dapat sama dengan 21. Jadi, kita tahu W sama dengan 21. Jadi, kita dah menjawab. Dia kata, hitung nilai W. Jadi, awak dah dapat sekarang W sama dengan 31. Kita tengok soalan seterusnya. Masih soalan yang sama, cuma kita tengok balik rumus yang diberikan adalah W sama dengan 7T tolak 5U. Masih soalan yang sama, cuma sekarang dia dah tukar. Sekarang dia suruh awak hitung nilai T apabila W sama dengan 15 dan U sama dengan 4. Maksudnya sekarang ni W dia bagi nilai. Berapa nilai dia? Adalah 15.
T ada nilai tak? Tak ada. So, itu adalah soalannya. U ada nilai tak? Ada, iaitu 4. Jadi, first step buat apa? Salin rumus algebra. W sama dengan 7T tolak 5U. Second step, gantikan huruf-huruf yang perlu digantikan dengan nombor. Yang pertama adalah W. Jadi, W kita akan gantikan dia dengan 15. Mesti dalam kurungan. T perlu gantikan tak? Tak, sebab itulah soalan. U kena gantikan dengan 4. Ingat, mesti dalam kurungan. Seterusnya, third step, salin balik soalan di atas. Okey, W kita dah gantikan dengan 15 sama dengan 7T tolak 5 darab 4. Okey, bila yang macam ini, kalau kita tengok soalan sebelum ini, di sini, kejap ya. Yang di sini, awak boleh terus tekan kalkulator sebab W memang dah duduk sorang-sorang. Tapi untuk soalan ni, kita nampak ni T yang kita nak cari ni, dia masih tak duduk sorang-sorang. Ingat balik yang kita dah belajar hari tu, kita nak cari perkara rumus yang baru. Jadi sekarang ni kita nak buat T ni duduk sorang-sorang. T mesti positif dan T mesti duduk sebelah kiri. Ingat lagi tak apa yang awak dah belajar? Okey, baiklah. Sekarang 15 masih dalam kurungan. Dia tak ada kawan kat situ. Jadi kita boleh turunkan dia terus menjadi 15 balik. Sama dengan 7T 5 darab 4 tolak 20. Sekarang, mana rumah T? Ya, ini rumah T. Jadi sekarang awak nak kena pindahkan apa? Ya, negatif 20. Bila pindah kampung, dia akan jadi, asal dia negatif. Dia akan jadi tambah 20. Okey, jadi maksudnya 15 tambah 20 sama dengan 7T. 15 tambah 20, 35. Sama dengan 7T. Baiklah, mana rumah T? Ya, ini rumah T. Sekarang awak nak kena pindahkan apa? 7. Sebabnya T nak duduk sorang-sorang ni. Jadi 7 bila pindah sebelah, dia asal dengan T adalah hubungan darab. Bila pindah sebelah, dia akan jadi bahagi 7. Jadi 35 bahagi 7 sama dengan T. Okey, tak muat, tak apa. Kita pindah sebelah. 35 bahagi 7 sama dengan T. 35 bahagi 7, kalau tekan kalkulator ataupun awak ingat sifir, awak akan dapat 5 sama dengan T. Adakah T dah duduk sorang-sorang? Ya. Adakah T positif? Ya. Adakah T dah duduk sebelah kiri? Oh, belum. Kita tukar tempat, jadi T sama dengan 5. Jadi kita dah menjawab soalan untuk mencari nilai T. Jadi T sama dengan 5. Okey, untuk soalan seterusnya. Diberi contoh M sama dengan 1/4 dalam kurungan P tolak Q kuasa 2. Untuk rumus algebra kali ini, okey, kita tengok ada berapa pemboleh ubah? Ya, masih sama. Ada 3 pemboleh ubah, iaitu M, P dan Q. Sekarang soalannya, hitung nilai Q. Hitung nilai Q jika diberi M sama dengan 16, R sama dengan 3. Jadi, huruf apa yang perlu kita gantikan dengan nombor? Ya, huruf M. M kita akan gantikan dia dengan berapa? 16. Huruf P? Oh, tak. Okey, saya rasa ada kekeliruan di sini. Okey, maafkan saya. Kita ada sedikit pembetulan. Okey,
Di sini bukan huruf R ya. Patutlah saya rasa pelik. Ini adalah huruf B. Okey, huruf M kita akan gantikan dengan 16. Huruf B kita akan gantikan dia dengan 3. Q. Okey, Q adalah soalannya sekarang. Baiklah, first step. First step, salin balik rumus tersebut. M sama dengan 1/4 kurungan P tolak Q kuasa 2. Second step, gantikan ni dengan maklumat yang dia berikan. M sama dengan 16. In bracket. Seterusnya, P digantikan dengan 3 di dalam bracket. Lepas tu buat apa? Salin balik benda yang ke atas. M dah ganti dengan 16. Sama dengan 1/4 kurungan tolak Q kuasa 2. Alamak, tentu awak dah rasa macam mana ni? Okey, tak apa, jangan risau. Kalau anda kata awak buat macam ni pun awak dah dapat markah tahu sebenarnya. Awak dah dapat 1 markah dah dekat sini. At least awak dah dapat. Tak apa, kita teruskan lagi. Okey, saya dah kata 16 tak perlu darab dengan apa-apa sebab dia duduk sorang-sorang je kat situ. Dia tak ada kawan kat tepi dia. Jadi 16 sama dengan 1/4 dalam kurungan. Okey, 3 pun duduk sorang-sorang. Kita teruskan turun dia. 3 tolak Q kuasa 2. 1 darab dengan kurungan kat atas ni, dia akan jadi 16 per dalam kurungan 3 tolak Q kuasa 2/4. Okey, soalan saya. Mana rumah Q? Ini rumah Q. Wah, besarnya rumah Q. Jadi, kita nak kena pindahkan apa? Ya, betul. Bahagi 4 pindah sebelah. Bahagi bila pindah dia akan jadi darab 4. Okey, tak muat. Kita buat kat sebelah ni. 16 darab 4 sama dengan 3 tolak Q kuasa 2. 16 darab 4 sama dengan 64 sama dengan 3 tolak Q kuasa 2. Baiklah, mana rumah Q? Okey, rumah Q besar lagi ni sebab dia berkabung. Sekarang ni awak tengok Q dia ada berapa kawan? Ada 2 kawan. Iaitu nombor 3. Satu lagi adalah kuasa 2. Kita nak pindahkan kuasa 2 dulu ke 3 dulu sekarang? Ingat, pindahkan yang kepunyaan bersama dahulu. Baik, kita akan pindahkan yang kepunyaan bersama dahulu. Kenapa saya kata kepunyaan bersama? Sebab kuasa 2 ni milik 3, milik Q. Jadi kita kena pindahkan yang kepunyaan bersama dahulu. Jadi kuasa 2, kalau pindah kampung dia akan jadi punca kuasa 2. 64 punca kuasa 2 sama dengan 3 tolak Q. Bila kuasa 2 kita dah pindahkan secara automatik, bracket tu akan terus hilang. Punca kuasa 2 64 sama dengan 8. 8 sama dengan 3 tolak Q. Baiklah, sekarang kita tengok Q, tepi Q dah tak ada orang. Tapi adakah dia positif ataupun negatif? Ya, dia negatif. Bila negatif, kita kena pindahkan dia supaya dia jadi positif. Jadi, negatif Q, nak jadikan dia positif macam mana? Ya, pindah kampung sebelah. Dia akan jadi tambah Q. 8 tambah Q sama dengan 3. Jadi sekarang kita dah ada rumah Q yang baru. Mana rumah Q yang baru? Ya, ini rumah Q yang baru. Jadi kita nak kena pindahkan apa lagi? Ada tak kat sebelah dia tu apa-apa? Ada. 8. 8 bila pindah kampung, dia positif dekat sebelah kiri. Bila pindah sebelah kanan, dia akan jadi tolak 8. Jadi Q sama dengan
3 tolak 8. 3 tolak 8 sama dengan negatif 5. Jadi Q sama dengan negatif 5. Saya harap dengan ada 3 contoh iaitu 1A, 1B dan nombor 2 ni dapat memberikan kefahaman kepada awak semua apa yang kita belajar pada hari ini. Jadi untuk latihan pengukuhan awak, untuk awak ulang kaji, saya nak awak buka buku teks, buka surat 50, jawab jom cuba 3.1 soalan nombor 3, A, C, D dan G. Okey, yang ini yang saya dah ambil gambarnya. Nombor 3. Ini nombor 3. A, C, D, G. Yang mana bila awak tengok A, dia ada 2 soalan. 1, 2. C, 1, 2. D, 1, 2. G, 1, 2, 3. Lagi banyak awak buat latihan, lagi cepat awak faham tajuk ni. Jadi, saya rasa setakat itu sahaja daripada saya. Selamat mengulang kaji. Jika ada yang tak faham, boleh tanyakan kepada saya akan cuba terangkan balik kepada awak. Jadi, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.